Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar kepada semua murid-murid? Pertama sekali dan selama-lamanya marilah kita panjatkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik, dan masih lagi diberikan kesempatan pada kali ini untuk sama-sama meneruskan sesi pembelajaran dalam suasana normal baharu, iaitu sejak COVID-19 melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan pada kesempatan kali ini, untuk slot bahasa Melayu mendengar rendah, saya akan cuba memberikan penerangan kepada murid-murid berkaitan dengan aspek penulisan rumusan, ya. Aspek penulisan rumusan. Jika sebelum ini saya telah pun memberikan panduan cara menulis ringkasan, jadi kali ini kita sambung dengan satu lagi aspek penting dalam bahasa Melayu mendengar rendah, iaitu menulis rumusan, di mana aspek ini juga terkandung dalam DSKP PSSM, ya, dalam kemahiran 3.5.1, iaitu kemahiran menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa. Dan untuk makluman murid-murid, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu bahawa kemahiran merumus ataupun rumusan ini juga merupakan satu item yang baharu, okay, yang terdapat dalam sukatan pelajaran, yang juga boleh ditanya dalam soalan ujian ataupun peperiksaan, terutama sekali dalam peperiksaan PT3, di mana aspek rumusan ini telah pun ditanya ataupun telah bermula pada tahun 2019, pada tahun yang lepas, ya. Dan jadi aspek rumusan ini mestilah dipelajari, walaupun pada sebelum daripada ini aspek rumusan ini tidak terdapat dalam kemahiran di peringkat mendengar rendah. Walau bagaimanapun, sejak tahun 2019 bahawa aspek rumusan ini mesti dipelajari kerana terdapat soalan yang mungkin ditanya dalam bahagian rumusan. Baiklah. Apa itu rumusan? Kita tengok kepada konsep rumusan itu sendiri. Okay. Rumusan iaitu merumus kembali isi-isi yang terdapat dalam petikan dengan mengasingkan isi utama dan isi sampingan, ya. Jadi rumusan itu sendiri sebenarnya, saya ulang sekali lagi, iaitu kita mengambil isi utama, ya, dalam petikan itu kita merumus balik dan kita menyatakan isi utama, dan juga kita menyatakan ataupun kita menulis, kita mengambil isi sampingan yang terdapat dalam petikan itu sendiri. Itu konsep pertama, rumusan. Baik, yang kedua, kita telah pun faham konsep rumusan. Jadi dalam penulisan rumusan, sebagaimana dalam kemahiran yang lain, sama juga seperti ringkasan, terdapat format bagaimana cara untuk kita menulis rumusan peringkat mendengar rendah ataupun di peringkat peperiksaan PT3. Okay. Yang pertama, bilangan perkataan. Dalam rumusan, bilangan perkataannya adalah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okay. Murid-murid boleh menulis antara 80 hingga 100 patah perkataan. Dan barang diingat, 100 patah perkataan ini
boleh melebihi sampai ayat itu berakhir. Bermaksud kalau 100 patah perkataan itu belum tamat ayat ataupun belum lagi berakhir ayat, jadi murid-murid boleh meneruskan ayat tersebut hinggalah ayat terakhir. Jadi walaupun dalam 100, kemungkinan jumlah perkataan dalam rumusan kita akan lebih, mungkin dalam 100 ataupun 110 patah perkataan, lebih kurang macam itulah. Ya. Baik, yang kedua, biasanya dalam rumusan seperti juga dalam ringkasan, hanya satu perenggan sahaja. Hanya satu perenggan sahaja. Kalau kita hendak menulis lebih daripada satu perenggan, itu pun tidak menyebabkan kita dihukum ataupun kita dipotong markah. Walau bagaimanapun, kebiasaannya kalau satu esei ataupun satu perenggan yang hanya mengandungi 100 patah perkataan sahaja, jadi kita hanya menulis dalam satu perenggan. Baik, yang ketiga, biasanya dalam rumusan isi yang kita ambil ialah isi yang terdapat dalam petikan. Sama juga macam ringkasan yang cikgu telah pun beri pada slot yang lepas. Dalam rumusan pun sama, iaitu isi yang kita ambil ialah isi yang terdapat dalam petikan sahaja. Baik. Dan dalam rumusan ini, sesuatu yang baru ataupun yang perlu diingat bahawa kita tidak perlu menulis isi tersirat. Ya. Sesiapa kemungkinan ataupun kepada guru-guru yang mengajar tingkatan menengah rendah dan menengah atas misalnya, barang diingat bahawa dalam menengah rendah murid-murid hanyalah menulis isi tersurat yang terdapat dalam petikan dan tidak perlu menulis isi tersirat. Kalau kita tengok kepada format SPM ataupun format 34, 35 itu berbeza. Jadi antara menengah rendah dan menengah atas ada perbezaan dia lah. Jadi jangan pula kita menyuruh ataupun kita menulis isi yang lain ataupun isi tersirat yang tidak terdapat dalam petikan tersebut. Itu pentinglah. Baik, seterusnya. Baik, format rumusan sambungan. Baik, dalam rumusan yang pertama terdapat isi utama. Baik, yang kedua isi sampingan dan yang ketiga penutup. Tiga perkara ini penting dalam rumusan. Yang pertama kita ada isi utama. Nanti saya akan terangkan apa itu isi utama. Baik, yang kedua isi sampingan dan yang ketiga penutup. Inilah yang membezakan antara ringkasan dengan rumusan. Kita menerangkan dalam slot yang lepas bahawa ringkasan bagaimana. Jadi rumusan ini dalam perbezaannya, yang pertama ialah ringkasan tidak mempunyai pendahuluan dan penutup. Ringkasan hanya dah kita menulis isi sahaja. Tetapi dalam rumus ataupun dalam rumusan kita mempunyai tiga aspek yang tadi, iaitu dalam rumusan kita mestilah menulis pendahuluan pertama. Ataupun pendahuluan itu kita anggap sebagai isi utama. Yang kedua, isi sampingan. Dan yang ketiga, mestilah mempunyai penutup. Format ini sama yang terdapat dalam apa yang cikgu ajar dalam menengah atas. Tapi ada format yang sama lah. Tapi dari segi ada sedikit perbezaan antara menengah rendah dan menengah atas. Baik. Kemudian perlu juga kita fahami ataupun kita tahu tentang pembahagian markah dalam rumusan ini adalah dalam rumusan. Tengok berapakah markah dia. Baik, dalam isi utama dalam rumusan kita hanya menulis satu isi saja ataupun kemungkinan dalam satu ayat. Walaupun satu isi, namun markah hanya amatlah besar, iaitu 2 markah. Baik. Kemudian yang kedua, isi sampingan. Isi sampingan biasanya dalam rumusan kita mestilah menulis ataupun mengambil 6 isi daripada petikan. Dan 6 isi ini markahnya hanyalah satu isi, satu markah. Jadi kalau kita tulis 6 isi, bermakna 6 markah untuk isi sampingan.
Kalau isi utama tadi 2 markah, isi sampingan 1 markah sahaja. Baik, kemudian kita ada kesimpulan ataupun penutup. Penutup ini juga ataupun kesimpulan ini pun dalam dari segi pembagian markah merupakan markahnya dia banyak ataupun markahnya agak besar, iaitu 2 markah juga. Ya. Dari segi bahasa diperuntukkan sebanyak 5 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah untuk rumusan ialah 15 markah. Jadi bermakna markah untuk isi ialah 10 dan markah bahasanya ialah 5. Jumlah semua sekali ialah 15. Dalam pembagian markah ini tadi kita lihat bahawa markah bahagian isi utama dan bahagian kesimpulan ataupun penutup itu penting. Sebab ia memberikan markah yang banyak lebih daripada markah dalam isi sampingan. Baik, kita teruskan. Faham setakat ini? Tadi kita telah melihat bahawa dalam rumusan mesti mempunyai isi utama. Apakah itu isi utama? Baik, isi utama iaitu isi yang menyatakan fokus utama berkaitan petikan yang diberi secara keseluruhan. Okey, dalam petikan yang diberi itu ada dibicarakan ataupun ada dibincangkan tentang sesuatu fokus dalam petikan itu. Jadi isi utama itu ialah tentang apakah fokus yang dibincangkan dalam petikan tersebut secara keseluruhan. Ini bermakna apabila kita hendak mendapatkan isi utama, kita perlulah membaca keseluruhan petikan terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh menulis isi utama tanpa membaca petikan. Kita tidak boleh menulis isi utama hanya dengan membaca soalan. Kita kena baca petikan keseluruhannya, barulah kita akan mendapat idea apakah fokus utama yang dibincangkan dalam petikan tersebut. Itu yang kita namakan isi utama. Contohnya dalam menulis isi utama, misalnya keseluruhan petikan itu membincangkan tentang faedah membaca, contoh dia. Mungkin dalam petikan itu membincangkan tentang cara memupuk amalan membaca. Mungkin tentang faedah, mungkin tentang cara. Mungkin dalam petikan itu membincangkan tentang faktor-faktor berlakunya pencemaran sungai. Jadi terdapat pelbagai fokus utama yang boleh dibincangkan dalam sesuatu petikan untuk kita dapat ambil apakah isi utama yang menjadi fokus dalam petikan tersebut. Sama ada faedah ataupun cara ataupun faktor, mungkin kesan. Ya, itu isi utama dia. Baik, sekarang kita lihat kepada isi sampingan. Kita telah pun faham apakah isi utama. Kemudian dalam petikan itu juga terdapat isi sampingan. Isi sampingan ialah isi-isi yang berkaitan dengan isi utama yang terdapat dalam petikan. Dan isi sampingan ialah isi yang terdapat dalam petikan yang berkaitan dengan fokus utama ataupun yang berkaitan dengan isi utama yang kita peroleh tadi. Misalnya dalam petikan itu, isi-isinya berkaitan dengan cara ataupun faedah membaca. Itu ialah isi sampingan. Okay. Ataupun dalam petikan itu, dia membincangkan tentang faktor-faktor, misalnya faktor-faktor berlakunya pencemaran sungai. Dalam petikan itu membincangkan tentang semua berkaitan dengan fokus ataupun fokus utama itu kita namakan dia isi-isi sampingan. Baik, dalam sesuatu petikan kemungkinan terdapat 7 ataupun 8 isi sampingan. Ya. Dalam satu petikan mungkin terdapat lebih daripada 6 isi sampingan lah. Kita ada mungkin dia beri 7 ataupun 8 isi sampingan, ya. Tetapi yang kita perlu tulis dalam rumusan kita hanyalah 6 isi sahaja. Kalau kita tulis lebih daripada 6 isi, bergantunglah kepada keadaan.
Ya, hanya 6 isi sampingan perlu ditulis. Baik, kita boleh menulis ataupun murid-murid boleh menulis lebih daripada 6 isi. Sekiranya apabila kita menulis 6 isi itu masih lagi rumusan kita itu pendek ataupun tidak lagi mencapai 100 patah perkataan, kalau kita hendak tambah satu lagi isi menjadi 7, jadi kita boleh tulis isi tersebut dengan syarat tidak melebihi 100 patah perkataan. Kemungkinan kita boleh menulis 7 isi sekiranya kita menganggap ataupun kemungkinan ada jawapan ataupun isi yang lain yang tidak betul. Jadi kalau ada 7 isi, jadi kita masih lagi mendapat markah penuh untuk isi sampingan. Jadi itu mungkin tujuan kita menulis lebih daripada 6 isi. Tetapi kalau pastikan bahawa kalau kita menulis lebih daripada 6 isi, jumlah perkataannya masih lagi dalam lingkungan 100 patah perkataan. Baik. Dan dalam rumusan juga sebagaimana dalam ringkasan pun samalah. Jadi kalau jika ada huraian ataupun contoh dalam isi dalam isi yang diberi, jadi semuanya itu iaitu huraian ataupun contoh tidak perlu kita tulis dalam rumusan kita. Baik, kita teruskan. Kesimpulan rumusan. Kita telah pun menerangkan tentang isi utama, isi sampingan, dan kita teruskan dengan kesimpulan ataupun penutup rumusan itu sendiri. Apakah itu penutup ataupun kesimpulan dalam rumusan? Baik. Kesimpulan rumusan iaitu kita menulis ayat kesimpulan pada akhir perenggan. Apabila kita telah menulis isi utama, isi sampingan, dan kita juga di akhir rumusan kita perlu menulis satu ayat untuk menyimpul ataupun merumus kembali rumusan kita. Baik, dalam kesimpulan biasanya kita perlu menulis dua aspek. Pertama ialah cadangan terhadap isu ataupun fokus soalan. Dan yang kedua, dalam kesimpulan itu juga kita mestilah menulis harapan terhadap isu. Okay, cadangan misalnya kita menyatakan tentang pihak mana ataupun siapa yang mesti bertanggungjawab ataupun mengambil peranan terhadap isu tersebut. Itu cadangan. Biasanya kalau cadangan itu kita akan tulis pelbagai pihak ataupun pihak kerajaan ataupun masyarakat dan sebagainya lah. Itu cadangan. Okey. Jadi di situ diberi contoh, misalnya kalau cadangan tu pihak masyarakat ataupun kerajaan, itu ialah cadangan. Pihak masyarakat, apakah tindakan yang mesti dilakukan oleh pihak masyarakat ataupun kerajaan. Baik, kemudian dalam aspek yang kedua ialah harapan terhadap cadangan itu dalam penutup, dalam kesimpulan. Dan harapan biasanya kita fokus ataupun kita mestilah menulis berkaitan dengan masyarakat ataupun rakyat ataupun negara lah. Ya, supaya biasanya dalam kesimpulan rumusan kita juga menulis harapan kita lebih memfokuskan kepada masyarakat ataupun rakyat ataupun negara. Baik. Dan satu aspek penting ataupun kita kira sebagai formula untuk kita menulis harapan untuk panduan murid-murid dalam kesimpulan. Setelah kita menulis cadangan, kita menulis harapan, dan biasanya harapan itu kita berikan dalam bentuk perkataan agar ataupun supaya. Jadi nampak jelas di situ. Kalau kita menulis agar ataupun supaya, jadi kita nampak bahawa penutup kita itu
harapannya apa dia, supaya apa, supaya masyarakat apa, agar negara pada masa hadapan tu akan menjadi bagaimana berkaitan dengan isu lah. Itu yang kita katakan sebagai kesimpulan. Jadi saya ulang sekali lagi bahawa dalam kesimpulan dua aspek. Pertama sekali kita mestilah menulis cadangan dan juga harapan dalam kesimpulan kita. Baik. Baik, di sini cikgu bagikan contoh ayat dalam pendahuluan dalam isu utama. Misalnya di sini dalam ayat pendahuluan biasanya ayat yang sama sahaja sebagai panduan. Kita tak payah ataupun tidak perlu kita menghafal ayat yang lain, kerana dalam rumusan biasanya ayat pendahuluan itu sama sahaja, iaitu petikan membincangkan apa dia? Petikan membincangkan faktor-faktor berlakunya pencemaran sungai di negara kita ataupun sebagainya. Ataupun petikan membincangkan cara-cara. Petikan membincangkan kesan. Petikan membincangkan faedah ataupun sebagainya lah. Itu contoh. Ini kita anggap sebagai fokus utama. Faktor-faktor berlakunya pencemaran sungai di negara kita ialah fokus utama. Ini dijadikan sebagai isi utama dalam rumusan kita. Itu fokus utama di sini ialah faktor-faktor lah. Jadi kita lihat kepada keseluruhan petikan itu. Baik, dalam contoh ayat isi sampingan, misalnya mudah sahaja. Jadi kita tulis kembali isi yang terdapat dalam petikan. Okey. Dan kita boleh menulis seperti contoh inilah. Faktor pertama berlakunya pencemaran sungai ialah masuk isi pertama. Tulis terus ambil isi dalam petikan dan kita jadikan sebagai ayat untuk isi pertama. Kemudian sama juga seperti ringkasan, kita menggunakan penanda wacana untuk isi kedua. Kita mulakan dengan penanda wacana selain itu, kemudian kita sambung dengan isi kedua. Untuk isi ketiga, kita gunakan penanda wacana juga, seterusnya untuk isi ketiga. Kemudian kita gunakan penanda wacana sehinggalah tamat ataupun selesai isi ke-6. Apabila kita menulis isi ke-6, kemungkinan kita boleh menggunakan penanda wacana akhirnya untuk isi yang terakhir. Baik, itu dari segi penanda wacana, kita telah pun bincang dalam ringkasan yang lepas. Penanda wacana yang sama juga boleh digunakan untuk kita menulis rumusan ini. Baik, kemudian dalam ayat kesimpulan, contohnya di sini. Baik, di sini sebagai contoh kesimpulannya, semua pihak ataupun kerajaan ke ataupun masyarakat ke, mesti ada yang tu. Maknanya siapa ataupun pihak mana hendaklah bekerjasama dalam memastikan sungai negara kita tidak tercemar. Dalam ayat pertama tu, pihak siapa dan apa tindakan, apakah peranan yang mesti dimainkan oleh pihak itu. Kemudian kita masukkan dengan ayat harapan, supaya generasi akan datang lebih sihat dan negara menjadi lebih maju. Contoh, itu contoh kesimpulan. Jadi antara pendahuluan ataupun isi utama dan kesimpulan, kita boleh hafal ayat utama untuk kita jadikan sebagai ayat ataupun pendahuluan rumusan dan juga penutup ataupun kesimpulan dalam rumusan. Baik. Sekarang kita lihat kepada apabila cikgu telah pun menerangkan konsep dan sedikit panduan berkaitan dengan rumusan. Jadi kita cuba kita tengok kepada latihan rumusan pula. Ya. Di sini cikgu ada memberikan satu contoh item rumusan. Ya, satu contoh rumusan. Apabila kita mendapat soalan macam biasalah, kita
membaca soalan dahulu. Baca petikan di bawah dengan teliti. Jadi kita tengok latihan ini, boleh dah kita sama-sama kita buat dan kita bincang. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini, murid-murid akan menjadi lebih faham dan selepas ini kita boleh menulis rumusan dengan cara yang betul lah. Baik, kita baca soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Dalam arahan soalan ini tidak dinyatakan tentang apakah fokus daripada petikan dan sebagainya. Hanya menulis satu arahan yang umum sahaja. Jadi kita mestilah membaca petikan yang diberi. Baik. Dalam ayat terakhir soalan itu ada dinyatakan bahawa kita digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri. Walau bagaimanapun sama juga seperti ringkasan. Walaupun kita sebenarnya tidak digalakkan ataupun kita lebih baik kita mengambil ayat yang terdapat dalam petikan. Hanya kita menambah penanda wacana dan dalam rumusan ini pendahuluan dan kesimpulan sudah tentulah kita menggunakan ayat kita sendiri. Jadi yang rumusan ini tidak ada masalah lah. Baik, kita baca petikan pertama. Kita kena baca semua petikan ini barulah kita tahu apakah isi utama. Sungai merupakan kurniaan Tuhan yang amat bernilai dan perlu dipelihara. Namun begitu, sejak akhir-akhir ini sungai-sungai di negara kita dikatakan semakin tercemar. Sudah tentu banyak perkara yang mengakibatkan kejadian ini berlaku. Dalam pangkat ini, dia hanya menyatakan tentang isu yang berkaitan dengan pencemaran sungai yang berlaku di negara kita. Kita tidak tahu lagi apakah fokus utama dia. Baik, dalam pangkat yang kedua, kesedaran rakyat yang cetek tentang kepentingan kebersihan sungai telah menyebabkan masalah ini terjadi. Dalam ayat ini, petikan membincangkan tentang apakah yang menyebabkan masalah pencemaran sungai ataupun kita anggap sebagai faktor. Baik, mereka tidak menyadari bahawa sungai merupakan sumber air terpenting dalam kehidupan. Itu ialah huraian. Sikap sesetengah penduduk menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa domestik. Contohnya pembuangan lebihan makanan, sampah sarap dan air kumbahan turut mencemarkan sungai. Dalam ayat ini juga mungkin kita boleh ambil sebagai satu faktor ataupun sebab yang berlaku pencemaran sungai. Baik, dalam perenggan yang ketiga kita teruskan bacaan. Selain itu, kekurangan pegawai penguatkuasa untuk memantau tindakan manusia ini juga menjadi penghalang kepada usaha-usaha membendung masalah pencemaran sungai. Jadi jelas dalam ayat pertama perenggan ketiga ini dia menyatakan tentang sebab ataupun faktor juga. Walaupun telah kita sambung ayat seterusnya dalam perenggan yang ketiga ni. Walaupun telah ada tindakan yang dikenakan terhadap pihak yang mencemarkan sungai, namun mereka tidak mengendahkannya, terutama dalam kalangan pengusaha kelang. Pun kita boleh anggap sebagai apakah punca ataupun faktor. Hal ini kerana denda yang dikenakan dianggap ringan dan masih mampu dibayar oleh mereka. Baik, dalam perenggan ketiga ini, mungkin kita nampak dia lebih kepada lebih terang bahawa dalam petikan ini menyatakan tentang punca ataupun faktor berlakunya pencemaran sungai. Ya. Baik, dalam perenggan seterusnya, meskipun pelbagai kempen telah diwar-warkan melalui media massa seperti kempen Cintai Sungai Kita, tetapi pelaksanaannya masih dianggap tidak berkesan kerana kurang memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk memastikan sungai terus terpelihara. Lebih mengecewakan lagi ada segelintir masyarakat tidak menyedari kewujudan kempen tersebut. Jadi dalam perenggan ini juga lebih dibincangkan berkaitan dengan faktor ataupun punca. Baik. Sesungguhnya masalah pencemaran sungai seolah-olah tiada penghujungnya.
Jadi keadaan ini dibiarkan, jika keadaan ini dibiarkan berterusan, pasti merugikan generasi yang akan datang. Hal ini kerana mereka bukan sahaja tidak dapat menikmati keindahan sungai, malah mereka juga tidak dapat mengenali hidupan akuatik yang akan pupus akibat pencemaran sungai. Dalam perenggan terakhir ini tidak ada menyatakan faktor, hanyalah menyatakan tentang mungkin kesan pada masa akan datang. Di sini dia lebih kepada melihat kepada merugikan generasi yang akan datang. Generasi akan datang mungkin kita boleh ubah suai, kita boleh ambil sebagai masyarakat ataupun sebagai rakyat. Baik. Itu ialah petikan dalam contoh petikan dalam rumusan yang cikgu boleh bagi di sini. Baik. Dalam menengah rendah, petikan sebenarnya tidaklah terlalu panjang. Tidak seperti kalau guru-guru yang mengajar tingkatan 4, tingkatan 5, kita lihat bahawa petikan rumusan itu sangat panjang. Di sini hanya dalam untuk menengah rendah, sesuailah untuk mereka yang masih lagi pemikirannya berada dalam keadaan yang rendah. Rumusan atau petikan rumusan juga diberi dalam bentuk yang tidak terlalu panjang, sesuailah dengan masa yang dicadangkan dalam menjawab soalan ini selama 15 minit dan markahnya juga diperuntukkan sebanyak 15 markah sahaja. Baik. Setelah kita membaca petikan tersebut, kita dapat menyatakan, pertama sekali kita mencari isi-isi. Semasa kita membaca petikan ini, jadi kita kemungkinan dapat merumuskan bahawa petikan ini membincangkan tentang faktor. Jadi di sinilah peranan kita membaca apakah isi utama yang hendak kita tulis. Jadi isi utama di sini ialah berkaitan dengan faktor berlakunya pencemaran sungai. Ya. Kemudian setelah kita mendapat isi utama tadi itu sebagai faktor, jadi isi-isi sampingan itu ialah isi yang terdapat dalam petikan. Baik. Kita lihat apakah isi sampingan yang terdapat dalam petikan ini. Yang cikgu berikan di sini, kemungkinan murid-murid juga telah pun cuba untuk mencari isi yang terdapat dalam petikan, tetapi sini juga bagi jugalah isi yang terdapat dalam petikan, isi sampingan yang cikgu berikan warna-warni di situ. Yang pertama, kita lihat bahawa isi sampingan pertama, kesedaran rakyat yang cetek tentang kepentingan kebersihan sungai. Kita tidak ubah sebarang perkataan pun dalam petikan, kita hanya mengambil ayat yang terdapat dalam petikan itu saja. Itu sebagai isi yang pertama. Isi pertama lah. Isi yang kedua yang berwarna hijau, iaitu apakah isi kedua? Faktor juga. Sikap sesetengah penduduk menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa domestik. Itu isi yang kedua sebagai faktor. Macam contoh tak payah tulis. Baik, dalam isi yang ketiga. Isi ketiga yang berwarna biru, kekurangan pegawai penguatkuasa untuk memantau tindakan manusia. Sebagai isi yang ketiga. Isi keempat yang berwarna jingga ini ataupun purple, walaupun telah ada tindakan yang dikenakan terhadap pihak yang mencemarkan sungai, namun mereka tidak mengindahkannya sebagai isi keempat. Dalam apabila kemungkinan isi dalam satu petikan itu terlalu panjang, kita boleh juga mengubah suai ayat tersebut, tetapi pastikan apabila kita mengubah ayat itu, maksudnya ataupun maksud yang terdapat dalam petikan itu tidak berubah daripada maksud yang kita tulis dalam ayat kita sendiri. Isi keempat. Isi yang kelima yang berwarna coklat, denda yang dikenakan dianggap ringan dan masih mampu dibayar oleh mereka. Itu faktor. Baik, dalam isi yang keenam. Dalam isi keenam ini satu ayatnya yang panjang. Jadi kita terpaksa, kita boleh
juga mengambil ataupun menggugurkan beberapa perkataan yang kita boleh gugurkan supaya ayat dalam isi ke-6 itu ataupun dalam ayat yang kita ambil itu menjadi lebih elok dan lebih tersusun. Misalnya di sini yang cikgu merahkan di sini, pelbagai kempen melalui media massa masih dianggap tidak berkesan kerana kurang memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk memastikan sungai terus terpelihara. Itu sebagai isi yang ke-6. Dan isi ke-7 yang terakhir, ada segelintir masyarakat tidak menyedari kewujudan kempen tersebut. Baik, dalam petikan ini terdapat 7 isi. 7 isi sebagai isi sampingan. Ya. Tapi yang kita perlu tulis ialah hanya sebanyak 6 isi sahaja. Ya. Jadi itulah 7 isi yang terdapat dalam petikan rumusan ini. Jadi kita pilih daripada 7 isi itu 6 isi yang kita hendak jadikan sebagai rumusan kita yang lengkap. Baik, sekarang kita lihat sekali lagi. Latihan rumusan. Baik, itu latihan. Kemudian isi-isi penting yang terdapat dalam petikan itu tadi yang kita dah ambil ialah pertama, kesedaran rakyat yang cetek tentang kepentingan kebersihan sungai. Pertama. Yang keduanya ialah sikap sesetengah penduduk menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa domestik. Yang ketiga, kekurangan pegawai penguatkuasa untuk memantau tindakan manusia. Yang keempat, walaupun telah ada tindakan yang dikenakan terhadap pihak yang mencemarkan sungai, namun mereka tidak mengendahkannya. Sambungan isi yang kelima, denda yang dikenakan dianggap ringan dan masih mampu dibayar oleh mereka. Isi ke-6, pelbagai kempen melalui media massa masih dianggap tidak berkesan kerana kurang memberikan kesedaran kepada masyarakat. Dan isi ke-7, ada segelintir masyarakat tidak menyedari kewujudan kempen tersebut. Ya, ada terdapat 7 isi sampingan dalam petikan rumusan tersebut. Jadi apabila kita telah mendapat kesemua isi tadi, tugasan kita ialah menyambung ke semua isi itu menjadi satu perenggan dan kita menambah ataupun menulis pendahuluan, dan yang terakhir kita akan menulis kesimpulan dalam rumusan kita. Baik, kita lihat seterusnya. Baik, inilah contoh rumusan. Baik, yang lengkap. Baik, contohnya di sini jawapan yang dibagi ialah petikan membincangkan faktor berlakunya pencemaran sungai di negara kita. Baik, itu ialah isi utama ataupun yang terdapat fokus yang diberi dalam petikan itu, dan yang inilah yang kita jadikan sebagai isi utama. Petikan membincangkan faktor berlakunya pencemaran sungai di negara kita. Apabila kita menulis satu isi di sini, bermakna kita telah mendapat 2 markah. Kemudian kita sambung dengan isi-isi sampingan, yang 6 isi yang kita hendak tulis dalam petikan rumusan kita. Baik. Misalnya di sini faktor utama adalah disebabkan kesedaran rakyat yang cetek tentang kepentingan kebersihan sungai. Kemudian kita sambung dengan isi yang kedua, isi sampingan yang kedua, iaitu selain itu pencemaran sungai juga disebabkan sikap sesetengah penduduk menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa domestik. Isi kedua. Kemudian untuk isi ketiga kita gunakan penanda wacana yang lain seterusnya, misalnya kekurangan pegawai penguatkuasa untuk memantau tindakan manusia juga menjadi punca pencemaran sungai. Isi ketiga. Dan untuk isi keempat kita guna penanda wacana yang lain di samping itu. Walaupun telah ada tindakan yang dikenakan terhadap pihak yang mencemarkan sungai, namun mereka tidak mengendahkannya. Isi yang kelima.
Kita menggunakan penanda wacana yang lain tambahan pula. Denda yang dikenakan dianggap ringan dan masih mampu dibayar oleh mereka. Dan isi yang keenam, kita menggunakan penanda wacana akhirnya. Akhirnya, kempen melalui media massa masih dianggap tidak berkesan kerana kurang memberikan kesedaran kepada masyarakat. Baik, kita dalam slide ini, cikgu memberikan contoh ayat isi utama dan ayat isi sampingan. Baik, ada lagi. Kemudian dalam kesimpulan, yang ini sambungan. Ini kita tidak menulis satu perenggan yang asing. Ini kita sambung daripada tadi. Sebab slide cikgu tak boleh nak sambung lah. Jadi kita gunakan slide yang lain. Jadi kesimpulannya, kita gunakan perkataan kesimpulannya. Kesimpulannya, semua pihak. Ini kita boleh tulis, ini contoh semua pihak. Kalau kita nak tulis masyarakat ataupun kerajaan ataupun sebagainya lah. Tetapi dalam isu ini maknanya kita lebih sesuai menulis semua pihak. Mestilah berganding bahu menjaga kebersihan sungai supaya rakyat terus sihat dan negara terus maju. Baik, di sini ialah cadangan. Cadangan ialah semua pihak. Buat apa? Apakah peranan yang dimainkan oleh semua pihak? Berganding bahu menjaga kebersihan sungai. Dan apakah harapan? Harapan ini dalam perkataan supaya. Supaya sini, supaya rakyat terus sihat dan negara terus maju. Mungkin rakyat kita boleh tukar kepada generasi akan datang dapat hidup dengan lebih ceria, lebih sihat dan sebagainya. Itu bergantung kepada kreativiti kita. Baik. Dalam jumlah perkataan di sini, kita lihat bahawa jumlah perkataan yang terdapat dalam rumusan ini ialah 112 patah perkataan. Dalam petikan ini, apabila dia 100 patah perkataan, terdapat pada perkataan berganding. Jadi dalam petikan rumusan ini, dia lebih 12 patah perkataan. Walau bagaimanapun, tadi cikgu dah terangkan bahawa kita boleh menulis lebih daripada 100 sehingga ayat itu berakhir. Walaupun perkataan yang lebih itu sebanyak 10 perkataan ataupun 12 perkataan misalnya dalam petikan ini, tetapi masih lagi kita boleh terima dalam lingkungan 100 patah perkataan kerana kita mesti meneruskan ayat itu hinggalah ayat itu berakhir. Ya. Jadi apabila kita sampai perkataan berganding 100 perkataan, kita boleh meneruskan ayat perkataan-perkataan yang lain sehinggalah ayat itu berakhir. Dan ada satu lagi kaedah yang mungkin hendak kita boleh tulis. Apabila kita mendapati jumlah perkataan kita lebih, kita boleh membuang mana-mana perkataan ataupun perkataan yang tidak sesuai, ataupun kita boleh olah semula supaya ayat yang terdapat dalam isi tersebut menjadi lebih pendek. Contohnya, kemungkinan kalau macam isi yang pertama, kedua, ketiga, isi ketiga ini seterusnya terlalu panjang, jadi kita mungkin juga boleh membuang mana-mana perkataan untuk kita mengurangkan jumlah perkataan. Misalnya perkataan isi yang keempat ini, di samping itu walaupun sampailah mengendahkannya terlalu panjang, jadi kita boleh buang ataupun potong mana-mana perkataan supaya jumlah perkataan kita menjadi lebih sedikit. Baik, itulah sedikit sebanyak cikgu rasa tentang bagaimana cara kita menulis rumusan. Rumusan, mudah-mudahan apa yang cikgu beri ini sedikit sebanyak dapat memberikan panduan kepada murid-murid terutama sekali, dan juga mungkin kepada guru-guru yang mengajar menengah rendah, kerana bahagian rumusan ini merupakan satu perkara baharu yang baru saja diperkenalkan mulai tahun 2019. Sebelum itu kita tidak ada lagi aspek rumusan dalam bahasa Melayu menengah rendah ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya beri ini dapat dijadikan panduan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat menulis ataupun menjawab rumusan dengan cara yang betul, dan kita akan menjadi lebih cemerlang pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung
Cikgu mengucapkan selamat belajar kepada semua dan cikgu mengambil kesempatan di sini untuk memohon maaf kepada semua jika terdapat sebarang kesilapan dan sebarang apa yang cikgu dapat ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebarang kekurangan itu adalah kelemahan daripada cikgu sendiri. Jadi cikgu akhiri dengan slot ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.